format tu. Kalau tak dia kena mencari-cari lah. Kejap sini, kejap sana. So kalau dia buat dia betulkan alignment dia, so lebih mudah lah untuk reader tu membaca. Nampak ke ni? Okay. Next adalah balance. Di dalam di dalam graphic design pun dia ada berat. Dia ada berat. So dalam kita buat graphic design, kita kena kat sini dia tulis distribute the weight equally. So, dia dalam kita buat design dia macam satu, kita boleh panggil dia satu balance lah. Dia boleh satu, dulu kita panggil apa ni, belajar sains tu, Balance panggil apa? Balance Balance Melayu apa? Sifat dacin. Dacin? Ya ke dacin? Dacin ni Lain dah. Dacin ni Dacin Penimbang. jadi kita panggil dia balance lah. Sebenarnya nama lain dalam Melayu pun panggil dia macam penimbang lah, penimbang. Okey, design ni pun dia macam penimbang lah. Dia kalau kita letak sama berat kat sini, contoh 1 kilo, kita kena letak sini 1 kilo. Kalau kita letak sini 2 kilo, kita kena letak sini 2 kilo. Macam tu lah, lebih kurang dia punya basic dia. Ataupun kalau kita letak pemberat tu dekat hujung ni ringan kan, ringan. So untuk equalkan dia dengan satu benda yang berat, mungkin kita letak berat tu dekat tengah sikit tu. Betul. Betul. Betul tak? Belakang belajar farmasi tak belajar apa ni kan. So basicnya macam tu lah. So dalam kita buat design pun, kita kena bagi balance lah punya design. Ini contoh design yang saya buat. Okay, macam mana nak tentukan dia balance atau tak? Dia sebenarnya, design principle sebenarnya dia tak, benda tu taklah fix kita ikut, tapi untuk mendapat satu design yang baik, kita kena ikut lah principle tu. So dalam terus kita kaji design ni okay. Balance tak design? Balance tak design? Balance code sebab apa balance code? Kalau kita tengok design ni, kita bahagikan. Okay, ni satu elemen, ni satu elemen, ni satu elemen, satu elemen. So basically kita buat design macam ni. So kalau kita tengok, ini basically yang mostly elemen dalam ni dia symmetric kan. So ini ada balance yang tengah kan. So kalau tiba-tiba saya letak satu kat sini, satu elemen kat sini, so saya letak dalam cerita lain, saya letak 1 kilo kat sini, so saya kena balancekan dia balik. Design tu dengan satu benda lain lah kat sini. So tu maksud balance lah, maksud balance. Faham Adik kawan? Adik lah. Adik kan? Balance. Okay. Yang seterusnya adalah proximity. Siapa pernah dengar perkataan proximity? Perkataan baru Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Proximity ni maksudnya adalah closeness. Kata mudah, kalau benda tu dia ada hubungan, ada hubungan kait, kita letak dia sekali.
Kalau dia tak ada hubungan, kita tak ada bahasa dia lah. Itu lah kita mudah lah. Kita lihat satu contoh lah, kita study poster. So kita study poster ni. Okay. Yang saya terangkan tadi, proximity tu adalah bila benda tu ada hubung kait yang rapat, kita dekatkan dia. Bila benda tu tak ada hubung kait ataupun lain sikit perkaitannya, kita jauhkan sikit. So macam mana kita nak study pasal proximity tadi, kita bahagikan beberapa. Biasa dalam poster dia akan ada tajuk, dia akan ada detail, let's say dalam poster ni dia ada tajuk untuk detail tu. Itu dia ada person in charge ataupun contact person lah. Person, logo atasan, logo projek, dan ada logo club. So basically itu adalah elemen yang untuk poster ni, elemen-elemen dalam poster ni. So jom kita kaji satu-satu. Okay, biasanya semua benda yang dalam maklumat yang kita dapat itu adalah details lah, details of program kan, details of program. Tapi dalam kita untuk membezakan detail-details tu, kita kena cerahkan lah, pecah-pecahkan dia punya groups. Kita pecahkan dia punya groups. Okay, so ini adalah panggil tajuk utama lah, tajuk utama. So dia mesti stand alone biasanya, stand alone daripada detail yang lain. Okay, itu title. Sebenarnya kita ada detail lain tak kan. Okay. Dia dalam program tu dia ada dua pula sub program. Dia ada training dan praktikal kan, kalau dalam poster. So ini adalah satu group, ini adalah satu group. So kita kena asingkan. So ini adalah dalam group ni pula. Ini adalah tajuk. Ini adalah details yang lebih kecil lah. So kalau kita asingkan, kita boleh asingkan lagi benda tu lah. Maksudnya kita boleh cerahkan daripada group ni, sebab dia adalah tajuk. Ini adalah details. Seterusnya contact person. So dia adalah satu group yang lain. So kita kena asingkan dalam satu group. So bila group antara group tu dia kena ada jarak lah. So dia panggil, itu yang dipanggil proximity, jarak-jarak. Masa dah sempat kan? Sempat kan? Buat datang itu pukul 2 kan? Pukul 2. Saya ada apa tu pukul 2 kan? So ini adalah group logo. So dia perlu diasingkan, asing. So kalau kita rapat kan, kita tak tahu mana yang penting, yang ni apa, yang ni apa. So dalam kita buat design perlu ada lah proximity. Khususnya adalah ini yang antara yang paling penting lah, kontras. So apa itu kontras adalah kita nak highlight sesuatu lah, highlight sesuatu informasi ataupun sesuatu message dalam kita punya design. So, cuba kalau kita bezakan antara dua ni. So ini adalah bad contrast, ini adalah good contrast. Sebab apa? Warna ni berbeza lagi kontras tu. Yang ni warna dia berbeza. Yang ni warnanya berbeza. Berbeza. Tapi apa beza dia? Apa beza dia? Dia terang. Jelas dia. Color ni berbeza dengan ni, color ni berbeza dengan ni. Tapi kenapa yang ni bad contrast, ni good contrast? Berbeza tapi dia dalam dia color biru juga, cuma dia light. Jadi Saya back contrast macam bangkitkan mata. Okay, mudah kata. Okay, kalau kita nak baca dalam, kita nak baca antara ni dengan ni, yang ni lebih susah lah. Bangkitkan mata kita baca kan. Itu malas nak baca. So kalau poster kita tak apply kontras tu,
orang pemalas nak baca, nak tengok poster kita. Untuk nak kata macam tu lah. Okay, itu adalah kontras lah. So dalam kita buat design ni, kontras ni kita kena titik berat kan. Itu kalau background tu gelap, so kita kena pilih colour untuk font tu terang. Kalau background tu terang, so kita kena pilih font tu gelap, supaya message tu dapat lah. Macam tu lah. So kontras ni dia paling penting dekat tulisan lah. Tulisan tu yang orang nak nampak tu. So kalau kita tak guna kontras ni untuk design, so dia menyusahkan orang untuk baca lah. Okay, yang seterusnya adalah space. Space, apa itu space? Ruang kan, ruang. So apa itu ruang? Sebenarnya adalah ruang kan. Yang kosong tu adalah ruang. Apa kepentingan ruang ni adalah untuk kita define importance of element yang ada dalam design kita. Yang seterusnya adalah give the eyes a rest. Okay, yang pertama tu adalah kita nak define importance. Okay, dalam kita buat design, kita mesti ada satu focus point. So dalam slide ni, so bila kita ada satu fokus, kita ada banyak space, dan kita ada satu je benda yang kita nak tumpukan, semua orang akan tumpu kat situ. So itu adalah satu fungsi space lah. Fungsi space adalah untuk kita semua orang fokus pada satu point. Yang keduanya adalah untuk kita bagi kerehatan kepada mata dalam senario ni. So let's say kalau kita tengok design ni, so macam mana mudah lah untuk kita baca. Kita rasa serabut lah kalau kita nak baca. Serabut kan. So itu adalah kepentingan space lah. So just kita jangan jadi bersifat just because there is white space doesn't mean you have to cram a bunch of shit in there. Maksudnya bila ada space tu, biasanya kalau bila kita ada space sikit je, kita nak penuhkan. Dalam poster ni semua benda nak letak. Padahal tak semua benda yang perlu letak. Contohnya macam pengenalan dalam poster untuk umum kan, semua benda nak letak. Pengenalan, objektif, visi, misi, apa ni, tentatif, semua benda nak letak dalam poster. So ada benda kita kena kaji lah, apa benda yang kena letak, apa benda yang tak perlu letak. So tak semua benda perlu diletak dalam poster lah. Antara sebab kadang-kadang detail-detail yang tak perlu tu, nanti kita boleh, contoh antara solution kita boleh buat, letak link tu dekat poster tu, nanti orang boleh refer kat link tu. Ataupun sebab tak semua orang, mostly kita kalau nampak je daripada jauh tu poster macam penuh je, orang tak nak baca lah. Kalau ada banyak tulisan daripada atas sampai bawah, siapa yang nak baca? Kita tak nak kan. So orang lebih suka kalau poster tu bila tengok sekali dah dapat lah. Dia tak payah nak kali kedua tengok. So itu adalah kalau kita dapat buat satu design macam tu, ialah satu design yang efektif lah. So yang terakhir adalah, prinsip yang terakhir adalah repetition. Tapi yang ni mostly kalau untuk awal-awal ni tak guna sangat tanya. Tapi saya beritahu lah dia, apa itu repetition adalah bila kita apply repetition ni, kita akan dapat create satu pattern, satu rhythm. Contoh kita ambil poster ni, rasanya pernah tengok poster ni. Ni nak lepas je, tapi sebenarnya poster yang saya buat yang saya buat untuk dia orang buku, saya buat untuk data center kan. Ini lah saya buat data center, tapi saya guna juga untuk accuracy. So apa itu repetition? So kalau dalam poster ni kita ada dua jenis repetition. Satu adalah repetition ni bentuk ni,
Kita repeat, kita membentuk satu pattern. Itu yang pertama. So, yang kedua, kalau kita zoom lagi, Main belakang dia. yang belakang so, ini juga ada repetition. Dia punya bentuk sebenarnya adalah bulatan sahaja. So bentuk yang sebenar, bentuk yang asalnya ni lah. Dia bulatan-bulatan tu disusun mana? Atas sudah satu. Dia ada cara laju dia. Dia ada cara laju dia. Dia ada key dia. Nak bagi laju buat. So itu benda ni susun satu. Takkanlah ada susun satu berapa jam macam. Susun satu. So benda ni disusun dan salah sekali membentuk satu kulit nada lah. So itu adalah contoh repetition. Itu adalah beberapa prinsipal lah, prinsipal dalam design. Okey, baik. Sebenarnya kita pergi kepada, baru kita masuk Adobe Photoshop sikit lah. Okay, apa itu sebenarnya Adobe Photoshop? Kamil, apa Adobe Photoshop kan? Software. Sarah? Lupa. Nadia? Tak untuk design betul. Okay, design. Okay, satu kataan je. Syawal? Poster. Tadi? Poster. Tadi? Edit. What? Software. Okay. Itu jawapan-jawapan yang berkaitan lah. Tapi yang lebih tepat dia sebenarnya, dia Adobe Photoshop ni sebenarnya adalah satu tools je. Macam alat je lah untuk kita buat graphic design. Graphic design secara digital. Tapi dalam ada beberapa penggunaan Photoshop ni ada benda yang apa yang kita boleh buat macam tu lah. Macam yang Fatih cakap, poster tu adalah produk je. Produk daripada Adobe Photoshop tu. Poster, banner, banting, handout, flyers, brochure. Semua adalah produk lah. Produk. Pelukis, illustration, colouring, editing, photo enhancement. So adalah contoh-contoh yang benda kita boleh buat dalam graphic, dalam Adobe Photoshop. So Adobe Photoshop ni kita jelas dia sebenarnya satu software je. Software untuk kita buat grafik. Salah satu software untuk kita buat grafik. Tapi biasanya typically kalau kita cakap pasal design, mesti orang terus refer Photoshop kan. Tapi sebenarnya banyak lagi lah. Banyak lagi software-software lain. Macam Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Autodesk Sketch, PowerPoint, Microsoft Word. So itu sebenarnya software graphic design. Tapi setiap software ni dia ada limitation dia masing-masing. Limitation penggunaan Microsoft Word berbeza lah dengan Adobe Photoshop kan. So mostly kita akan sebut pasal grafik, mesti kita akan refer terus Photoshop lah biasanya. So secara typical macam tu lah. Okay, baik. Rehat dulu sini. Boleh lagi ya? Boleh lagi teruskan? Teruskan sikit. Okay. Sekarang ni semua dah ada Photoshop. Pakai MacBook. Sama. Tapi ni adik lah. Adik. Adik. Okay, semua ada Photoshop lah. Okay, sekarang baru kita boleh buka Photoshop. Okay, saya tunggu Sarah. Photoshop version sama. CC ke CC 12? CC CS4.
Nak ayat pada gunung. Tak apa, tak kisah. Ada sampai 2014, awal 2014 guna CS3. Ni baru install CC. Dalam sampai ada guna CC start bulan Jun baru ni. Sebelum tu semua benda buat dengan CS3. Photoshop lah. Kalau Illustrator guna CS5. Okay, sebenarnya tak ada masalah pun nak guna CS2 ke, CS3 ke, CS6 ke, CS4 ke. Sebab basic dia sama, cuma dia ada features tambahan lah. Kalau CC 2014 dia ada features lain yang CS4 tak ada, CS3 tak ada. So kalau nak mudah, tapi dengan CS6 dia tak banyak beza lah untuk CC. So semua dah buka Photoshop. Okay, kalau boleh kosong Photoshop tu saya nak kosong semua. Jangan ada file apa-apa. Semua dah sarapan. Semua dah sarapan. Ke je ni tak sarapan. Komoi. Kalau nak sarapan kita boleh stop lah. Okey je. Okey. Semua dah buka Photoshop. So basically inilah Photoshop. Kalau kita buka first time, inilah keadaan Photoshop tu. Dia ada ruang. Kami tak guna apa? Ada lah. Tinggi kat sana. Okey, ada soalan? Nak angkat. Dia buka Photoshop tu semua jadi macam ni ke ada jadi macam lain? Sama semua dia punya kedudukan sama Ubah dia kat sini ada dia sama. Tu ni. Sama. Sama lain sikit. Sekarang ni okey, untuk kita samakan semua orang, kita pergi ke atas ni. Ada nampak ni tak? Essential ni. Jadikan semua essential. Jadi banyak. Ni dia panggil preset lah. Preset dia panggil workspace. Ataupun buka kat sini workspace. Tadi. Tak ada. Yang ni. Oh. Ha. Kau ni. Ha. Sebab cakap Semuanya. yang kat tepi tu tak ada. Dah tukar essential lah. Tak ada ni, tak ada. Dia ni origin. Sama lah. Tak ni. Tak, ni abaikan. Tak, ni abaikan dua ni. Sama Okey. Sebelum kita gunakan game. So, kalau saya mengajar Photoshop, saya akan menggunakan dengan canvas. Okey. Apa itu canvas? Adalah dia macam kertas lah. Kalau dalam kehidupan sebenarnya kita ni kertas lah. So, dalam Photoshop tu bahasa dia canvas panggil. Itu kertas. Tempat yang kita nak buat kerja lah dipanggil canvas. So, dalam canvas ni okey, macam mana nak buka canvas? Kita pergi kepada new file. Pergi kepada file new. File new ataupun shortcut dia Ctrl
Kan? Cuba buat shortcut. Akal tu buat shortcut. Control N. Senang lah. Buka terus Control N. Tak payah nak cari-cari file. Control N. Okey. Semua keluar benda yang sama. Semua dah keluar ni. Okey. Dalam Windows tu, new file tu, sedia ada beberapa benda lah, iaitu name, preset, size, width, height, resolution, color mode, background content. Semua ada benda tu kan? Okey, kita pergi kepada preset. Cuba buka preset. Okay, dalam Photoshop dia dah ada beberapa preset lah. Dalam Photoshop dia dah ada beberapa preset. Okay. Kita pergi kepada International Paper. So biasa dalam Photoshop ni dah siap ada preset yang dipanggil International Paper, di mana International Paper ni adalah jenis size paper yang kita biasa guna, iaitu A4, A3, A2, A1. So sebelum kita pergi lebih jauh, okey, semua tahu ni size apa? Size A3 macam mana? 30%. Ha? 30%. Kertas 30 Ana tanya macam mana? Ana tanya saya. Kali 2 A4. Saya macam mana? Kali 2 A4. Kali 2 macam ni? Macam ni? Okey, ni A3. Sorry, 3. Okey, ni A3. Macam mana A2? Okey. Okey, semua tengok tengah. Ini adalah A2. Macam mana A1? Lagi 4 kan? Lagi 4 macam mana? Kat mana? Sini. Okay, ni A1. Ni A1. Macam mana A0? Ada, A0 ada. A0 mesti double lagi. Double satu lagi. So adalah, okay, macam mana A5? A4 bagi 2. Ni A5. Macam mana A6? Bagi 2 lagi. Ni A6. A7. Tak tahu lah A7 tak. A8. A9. So basically itu adalah basic pengetahuan tentang kertas lah. So sebelum kita buat kerja, kita kena kenal kita punya kertas lah. So basically dia punya macam mana dia tambah, dia punya macam mana dia pada A4 jadi A5, A4 jadi A3, dia akan doublekan side yang paling panjang. A4 jadi A3, dia doublekan yang paling panjang. Kalau A2, dia akan doublekan yang kat sini lah. Macam ni kan, A3 kan, dia akan doublekan kat sini pula. Sebab ni yang paling panjang kan, so dia akan double jadi A2. Kalau bila dah buka, yang dekat belah atas juga jadi panjang, so dia akan doublekan yang tu. So itulah basic kertas. So dalam kita, sebelum kita buat design apa-apa, kita kena kenal lah. Kita kena tahu klien kita tu ataupun kita punya buah ke awak yang minta buat design tu, kena tanya dia, tak nak design saya apa. Kalau dia cakap A3 kita tak tahu, susah. So, kita kena kenal kertas lah. Okay, itu adalah kertas. Okay, basically kita pergi pada slide dia. So, ni adalah beberapa yang Ana shortlistkan, beberapa jenis setting yang kita biasa akan buat lah.
Yang warna oren ni adalah untuk printing kertas, printing kertas. Maksudnya yang kita bila cakap printing kertas ni, maksudnya yang kita akan tengok macam ni. Bentuk akan kita tengok macam ni, ataupun jadi poster ke apa. So bila kita printing atas kertas, ni adalah beberapa jenis saiz lah, saiz kertas. So dalam ni adalah dia punya height dan width dalam keadaan portrait. Tahu tak portrait? Ni adalah portrait, ni adalah landscape. So ini adalah jangan risau, nanti yang nak bagi slide So ini adalah semua nak fotografi apa? Memori. Okay, ini adalah height dengan width je lah dalam unit mm. Contoh kalau kita kena tahu benda ni, let's say kalau dalam preset international paper tu tak ada. Dalam preset tu dia ada F4, dia ada A3, A6, A5 je. So tu je yang ada. So let's say kalau orang minta A2, so kita kena tahu lah macam mana nak dia punya size tu. Semacam yang kemarin tadi, itu jarak 2 dia punya yang paling besar. So, kalau A2, so dia bersilang 297 aja kat sini. Yang ni dia akan double kan, lepas tu dia jadi kat sini. Yang ni dia akan pergi ke sini. Yang penting dah formula mudah dia, kita doublekan yang tu dah, doublekan yang paling panjang. So kita adalah untuk size. Okay, seterusnya dia punya, biasanya kalau untuk printing kertas kita akan gunakan resolution 300. Okay, apa itu resolution? Adalah dia dalam resolution ni, unit dia adalah DPI ataupun PPI. DPI ni stand for dot per inch. Dot per inch. Ataupun satu lagi unit adalah PPI, pixel per inch ataupun point per inch. Maksudnya adalah dalam 1 inch tu ada berapa banyak dot. Semakin banyak dot, semakin sharp lah kita punya grafik tu. Semakin sikit dia akan nampak pecah-pecah. Okay, kalau untuk printing kertas ni, so biasanya kita gunakan 300. Sebab apa? Sebab biasanya benda ni kita akan tengok secara dekat macam ni. Macam buku ke, flyers ke, brochure, kita akan tengok benda tu macam ni. So dia perlu resolution yang tinggi. So typical value for resolution untuk printing adalah 300. So dalam Photoshop tu kita kena set 300 lah. So, biasanya kalau kita dah klik preset tu, dia dah siap-siap 300. So color mode untuk printing adalah CMYK dia punya. Okay. Color mode ni ada dua, CMYK dengan RGB. Dua yang basic lah, yang basic. So CMYK ni apa? Siapa pernah dengar CMYK? Siapa pernah buka printer? Siapa pernah menggeledah printer? Siapa pernah tukar ink printer? Pernah tukar ink printer? Pernah tengok? Kalau tengok dalam ink printer tu ada berapa warna? 4. Yang hitam putih Semua. Yang printer biasa lah. Dia ada printer yang banyak warna, tapi printer biasa ada 4. Yang pertama warna apa? Hitam. Lagi? Merah. Kuning. Biru. Okey, dia punya bahasa lain dia, ni adalah Cyan ke Cyan magenta, yellow, ni hitam. Macam ni macam mana? Kehitaman. K ni adalah key. Key ni adalah merujuk pada hitam. Cyan ni adalah kebiru-biruan, magenta ni kemerah-merahan, yang ni kuning lah.
key ni adalah hitam. So CMYK ni adalah basic colour untuk printer. Balik ni, siapa ada printer, cuba tengok kat printer tu ada tak? Siapa yang biasa buka printer, kalau buka printer dia akan biasalah dengan pattern ni. Okay, next adalah RGB. Apa? Siapa pernah dengar RGB? Siapa pernah ada TV yang sempat tukar-tukar channel guna manual setting? Ke semua dah guna auto? Siapa pernah setting TV? Pernah dengar? Pernah dengar RGB? Pernah? Pernah dengar? Siapa dah dengar? Nanti yang setting TV tu tengah ada So kalau kat TV tu dia akan guna ni lah, RGB. So apa itu RGB adalah red, green, blue. So ini adalah warna basic untuk display. So kalau siapa pernah belajar, kalau macam mana pernah ambil kelas teknikal waktu ambil aliran teknikal waktu sekolah. So dalam subjek teknologi kejuruteraan dia ada belajar benda ni. Siapa ambil engineering, communication ke, elektronik ke, dia belajar benda ni. So ni adalah warna-warna elektron yang ditembak dalam tube TV tu. Kalau dulu TV tube lah. Kalau sekarang ni dia ada LCD, LED. So itu adalah warna basic untuk display. So kalau untuk display, so kita tengok ni, yang bawah tadi ni contoh saya nama yang Facebook ni. So ni adalah Facebook adalah display untuk dekat screen. So dia akan menggunakan color RGB. So ini adalah untuk printing kertas. So ini adalah untuk banner dengan banting. So banner dengan banting dalam Photoshop kita akan guna unit inci. So, kalau orang nak tempah dekat kedai, kita akan biasa guna unit kaki. So, dalam iklan-iklan banner banting semua guna kaki kan. So dalam Photoshop dia punya unit yang paling besar adalah inci. Kita ada unit kaki. So macam mana kita nak, contoh bila ada seorang ni dia tempah kat kita, so minta tolong kita buat design banting 12 kaki kali 5 kaki. Macam mana kita nak buat dalam Photoshop? Convert. Okay, macam mana nak convert daripada kaki ke satu kaki satu kaki bersamaan berapa inci? Ha? 12? Okay, ada orang tahu. Walaupun ambil medik ke ambil sign ke sini. So ni adalah basic lah. Basic conversion untuk kaki ke unit. Kaki ke inci. Satu kaki bersamaan dengan 12 inci. So ingat ni, sampai bila ingat benda ni, satu kaki sama dengan 12 inci. So kita kena convert lah saiz kaki tu kepada inci. So 12 dan 12 144. Untuk tinggi dia tadi 5 kaki. So kena darab 12 jadi 60. So dalam Photoshop kita kena letak 144 kali 60 kaki, 60 inci. Okay. So ni contoh-contoh. Ni tak semestinya fit macam ni Ni contoh je lah. Contoh ketinggian dan kelebaran banner dengan banting. Sebab banner dengan banting dia ikut permintaan orang lah. Kalau dia nak 5 kaki kali 5 kaki, so itu dia punya size tak fix lah. Tapi typically biasanya akan size ni lah. Kalau banner 10 kali 4 standard lah orang buat macam ni, ataupun 12 kali 5. Kalau banting yang standard orang buat 2 kali 6. So adalah yang standard lah, yang biasa, yang biasa kita guna. So, kalau saiz lain tu ikut kita punya apa yang keperluan kita lah. So untuk resolution banner yang ni lain sikit. Macam ni sekitar 300 kan printing kan. So ni kalau banner cuba dulu je. Sebab apa?
So buat orang tak tengok dekat kan. So banner tu orang tengok daripada jauh. Tengok dari jauh. So bila tengok dari jauh, kita tak perlu pun dia punya DPI tu terlalu tinggi. Tapi kan buat tinggi juga, apa masalah? Masalah dia adalah memberatkan kiri depan. Dia nak buat banyak, tak kisah, itu ikut lah. Tapi dia tak bagi efek sangat kepada design kita. Maksudnya kita tak perlu pun untuk buat design yang terlalu details untuk banner, untuk dia punya DPI. Sebab kita bukan nak tengok banner macam ni lah. Kita nak tengok banner tu daripada jauh. So tak perlu untuk kita tinggikan resolution. Cukup 72 pun dah cukup lah. Dia minimum. Nasihat-nasihat pakar. Biasanya orang letak 72 lah paling minimum. Nak letak 100 pun boleh, 100.5. Kalau nak letak 300 pun boleh. Tapi kalau laptop Alienware ke, laptop buat punya desktop ke, Apple ya. So 70 pun dah cukup lah untuk banner. Kalau untuk banting, mungkin lah kita naikkan sikit. Sebab banting dekat sikit kan, kita nak tengok kan. So banting ni nak orang baca secara macam contoh jarak 1 meter, 2 meter. So kita tinggikan sikit resolution dia. So resolution ni ikut keperluan macam mana design tu. So kalau tengok sama dengan untuk painting lah, CMYK. So untuk Facebook, so ini adalah size untuk Facebook lah, untuk cover foto. Unit je pixels. Kalau untuk display je kita guna unit je pixels. So untuk Facebook, ni adalah beberapa size untuk Facebook lah. Ini sebenarnya sama je, tadi lupa nak mesh. Okay, ni apa ni nanti saya bagi. Boleh check di internet. So ni untuk cover foto lain saja, profile picture lain saja, timeline foto lain saja, event cover foto lain saja. Sekarang dah beberapa contoh size untuk camera setting. Okay, faham semua untuk setting ni. Okay, untuk permulaan ni kita buka je satu canvas. Kita ambil yang tu dekat sini, international paper. Kita ambil preset size A4. Okay, kita ok lah. So, keluarlah canvas tu. Siapa yang dah biasa buat dia bosan sikit lah. Okay, satu tambahan lain. Contoh kalau macam saya punya ada tambahan, preset tambahan dah siap lah. Foto, profile picture, timeline, banting 2x6, banner 10x4. Yang saya ni dah siap-siap ada preset lah. So kita sebenarnya boleh save preset. Itu kalau kita nak, let's say nak size ni kan, dia dah setting semua, dia punya width, resolution, color mode semua, kita save preset. Nanti namakanlah preset tu preset apa. Jadi kita dah save, nanti akan keluar kat preset. Okay, so ia akan memudahkan kerja kita lah. So, tak perlu nak setting banyak kali. Banner nak setting banyak kali, banting nak setting, nak kira lagi. Nak ambil kalkulator nak kira satu kaki berapa inci. So dia memudahkan kita lah, kita dah save. Okay, baik. Ni adalah canvas lah, dipanggil canvas. Okay, dalam Photoshop ni dia ada beberapa interface penting, iaitu antaranya menu bar, option bar, toolbar, panel. Okay, yang atas ni adalah menu bar. Bawah menu bar ni ada satu lagi bar, kita panggil option bar. Option bar ni adalah kalau kita tukar tools kan, dia akan tukar-tukar option bar ni mengikut kita punya tools lah. Jadi macam option tambahan untuk tools. Yang lain adalah ni panel, saya panel.
ataupun workspace. Kita nak workspace kita, ni adalah panel color, panel adjustment, panel layer. Itu adalah yang essential ni lah. Ni dipanggil panel. Yang lain, ni adalah toolbar lah. Ni biasa kita nampak, buka je mesti dengan ni. Okay, let's say kalau ada benda hilang kan. Contoh saya buang color dia, saya buang layer dia ke, ataupun kita tiba-tiba buka tak ada toolbar. Tiba-tiba buka kosong je ni. So macam mana nak buat? So kita pergi balik kepada, kita boleh buka balik benda tu dekat window ni. So dalam window ni ada beberapa panel yang kita boleh buka balik lah. Kalau ada kata kita tertutup ataupun buka Photoshop dia hilang benda tu kan. So, kita boleh aktifkan balik. Contohnya macam tool color, ataupun nak mudah adalah kita pergi balik ke workspace lah. Workspace extension tak keluar. Reset extension. Kalau anda kata tadi hilang semua kan, pergi balik ke ni, reset extension. Dia akan keluar balik lah tu. Okay, itu adalah interface. Okay. Seterusnya kita akan belajar. Boleh lagi ni? Ke nak rehat dulu? Ke nak rehat dulu? Okey. Okey je. Kami nak rehat dulu ke? Nak rehat dulu ke? Okey je. Okey, seterusnya kita akan belajar masking lah. Masking. Okey, apa itu masking ya? Okey, sebelum kita pergi pada masking tu, saya nak ajar macam mana nak download gambar. Macam mana nak download gambar? Macam mana kita nak download gambar? Ada net? Ada internet? Ada internet? Dia dah bagi lah. Ni betul. Semua kena internet. Kena internet dulu. Pada kena internet nanti mana? Ni, empat. E1. 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 Okey, dah. Dapat dah tak? Sudah dapat dah. Dah. Dapat E1 E 8 C.
8E1. Tak nampak. 8E1. Dah. Dah boleh tak? Okay. Sekarang ni kita cuba search satu gambar. Kita try cari ID. Ini. Sampai jumpa gambar ni. Sebenarnya saya dah ada gambar. Cuma nak ajar macam mana download gambar. Okay, biasanya korang download gambar macam mana? Cari saiz. Cari size dia. Macam mana? Biasa kami download gambar macam mana? View image. Pakai view image. Ini besar. Sebenarnya semua dah tahu macam mana download gambar. So tak apa dah saya try apa beza dia. Sarah tahu kan? Adik tahu kan? Okay, macam ni lah. Saya macam semua dah tahu lah. Okay, saya tunjuk je lah apa beza. Okay, kalau biasanya orang-orang yang tak tahu, dia akan download gambar, dia tunggu dah gambar, dah jumpa gambarnya terus right click terus save kan. So dia tahu kan macam mana bentuk dia kan nanti, apa masalah yang akan berlaku. Bila kita directly save image ni, dia akan jadi kecil lah. Berbanding dengan kita view dan zoom sampai habis, save. Ini adalah gambar yang kita download tadi, yang awal yang kita right click terus save kan. So ini adalah dia punya 100% punya gambar. So kalau kita zoom lagi, dia pecah. So tu kalau kita direct right click lah, bila dah jumpa terus right click save. Ini yang gambar yang sebenarnya, size sebenarnya. Ini size sebenarnya. So, amalkan yang korang dah biasa buat kan. So, view image, zoom dulu, baru save. So, baru kita dapat size yang sebenar. Okay. Lepas dah download gambar tu, cuba cari gambar ni. Search desert. Desert. Cari gambar desert yang sama macam tu. Desert. Jumpa. Ha? Nama file somewhere desert. Keluar. Nak gambar yang sama. Ni. Bawah sikit. Ya. Dah. Okey. Dah Dah. Okey. Sekarang ni kita nak buat macam ni. Kita nak buat macam ni. Menggunakan masking.
Okay. So sekarang ni kita ada dua gambar. Ada gambar yang hiding tadi dengan gambar desert Desert je. Okay, sekarang ni kita nak gabungkan gambar tu menggunakan teknik masking. Nak buat macam ni lah, lebih kurang. So ni latihan yang saya buat masa kelas pun ni. Okay, sekarang ni kita buka Photoshop. Okay, buka Photoshop. Kita open gambar hiding tadi. Open gambar hiding tadi. Open. Ataupun shortcut dia Ctrl O. File, open. Ataupun shortcut dia Ctrl O. Cari gambar tadi. Cari gambar ni. Ini. Okey. Okey, open. Okay, semua dah open. Okey. Sekarang ni saya nak ajar guna selection tool. Okay, masking ni biasanya kita akan guna dua benda ni, iaitu maksudnya kalau untuk masking kita akan guna dua benda ni, iaitu selection tool dengan refine edge. Selection tool, refine edge. Ada satu lagi, boleh tambah satu lagi adalah brush. Kita guna brush. Okey, masking tu, siapa pernah buat masking dulu? Tak pernah buat. Okay, masking tu adalah kita, mudah katanya kita hide something, ataupun kita padam, so-called padam lah, padam sesuatu yang kita tak nak. Tapi sebenarnya dia tak terpadam pun, kita cuma hide kan dia. Okay. Sebelum kita pergi masking tu, kita buat selection tu. Selection, kita guna, selection tools. Okay, kalau kat atas ni, dekat Photoshop, kat tools ni, tiga yang selepas, yang first kali adalah move tools. Yang tiga yang selepas move tools tu adalah selection tools. Selection tools. So ambil yang last kali, yang macam brush tu, apa dia panggil quick selection tool. Kalau pernah dengar quick selection tool. Bila dah ambil quick selection tool tu, dia akan keluar macam brush, bulat-bulat. Betul? Dapat dah semua? Dapat dah tadi? Yang kecil? Okey. Sekarang ni kalau brush tu kecil, kita kena besarkan lah brush tu. Okey, macam mana nak besarkan brush? Adalah satu caranya adalah kita tengok pada option bar ni. Dia akan keluar ni, sign ni. Dia akan ada keluar yang tengok yang ada value. So itu adalah value untuk brush size. Brush size. Okey. Itu satu cara. Cara lain adalah, sebelum tu semua keluar tak? Boleh? Semua keluar. Okey, nak besar dan kecilkan brush tu, dia punya shortcut dia adalah square bracket. Square bracket, tahu tak square bracket? Square bracket. Square bracket dekat ni keyboard. Bukan dekat ni, Photoshop dekat keyboard. Square bracket. Square bracket yang buka, square bracket yang open tu adalah untuk kita kecil kan. Square bracket yang close tu kita akan untuk besarkan brush. Itulah shortcut lah. Shortcut untuk brush. Itulah shortcut dia. Okay. Sebelum kita guna brush ni, saya ajar lagi shortcut lain untuk macam nak kita nak zoom in, zoom out, ataupun zoom fit to screen, zoom 100%. Okay. Yang pertama adalah control, cuba buat control 1. Control 1. So itu adalah 100%. Control kosong, itu fit to screen. Control minus, zoom out. Control plus, zoom in. Shortcut ni kena ingat. Okay, shortcut lain. Ingat shortcut.
Shortcut lain. Okay, let's say kita zoom in. Let's say kita zoom in kan. Kita zoom in. Kita nak alih kita punya preview kan. Hold spacebar sampai keluar tangan tu. Hold spacebar sampai keluar tangan. Lepas tu boleh alih. Boleh alih preview. Boleh. So ni basic je ni kena ambil lah. Ni biasa yang kita akan guna shortcut yang akan biasa kita guna sepanjang kita edit something kat Photoshop ataupun dalam apa-apa software Adobe lah. Jadi sebenarnya bukan sebutan sebenarnya Adobe. Adobe tu sebenarnya ADOBE tu sebenarnya bukan sebutnya yang sebenarnya Adobe.